Salam. Okey, salam. Okey, tadi apa yang saya tunjuk tadi adalah buy today sell tomorrow. Maksudnya kita beli petang, besok pagi jual. Okey, pegang satu malam je. Kita pegang satu malam je. Okey, so maksudnya besok-besok pagi tu, cuma besok pagi saya ada Viva student saya. Student saya PhD dengan akan Viva, so dia akan dapat PhD dia lah. Kalau dia pass lah. So dia kata cuma pukul 9 tu dia saya kena jual jugalah. Jadi itu yang saya beritahu broker saya. Okay, besok saya ada meeting Viva tu kan. So maksudnya buy today sell tomorrow adalah satu teknik, tapi satu teknik yang kena buy on breakout. Okay, you kena buy on breakout. Breakout tu you kena tengok macam tadi saya screen. Okay, saya screen tadi saya punya screener adalah untuk cari counter-counter yang breakout lah. Counter-counter yang breakout. Yang ni adalah berdasarkan Bollinger Band punya breakout. Contohnya yang counter-counter ni. Okay, yang breakout hari ni. Okay, contohnya Gcam tadi saya buka balik Gcam mana tadi ada Gcam ni. Ataupun Pelikan lah. Pelikan. Okay, Pelikan ni dia breakout Bollinger Band. Okay, saya buka template petunjuk ni. Okay, nampak dia breakout kat situ. Tak nampak saya tak share screen ni, tak nampak kan? Tak nampak dah tu. Okay, tak bagi tahu saya lupa. Sekejap, saya share screen. Okay, tadi Pelikan saya beli kan? Pelikan ni saya beli. Ni counter stationery So dia breakout apa? Dia breakout Bollinger Band ni. Nampak ni Bollinger Band, saya buang balik, saya buang yang lain-lain ni lah. Saya buang Zhongqian. Okay, saya buang volume profile. Okay, ni tinggal Bollinger Band dengan MA ni MA50 MA50. MA50 ni moving average 50. Okay, moving average 50. So dia dah break moving average 50 dan dia break apa tu? Bollinger Band ni. Ini Bollinger Band upper band Ini lower band, ini upper band. So maksudnya besok kalau dia naik sikit lagi, okay, dia naik sikit lagi kan, so kita jual lah. Okay, kalau dia naik terus then okey. Tapi selalunya kalau dah break ni dia akan naik dan juga dia akan turun balik. Okay, dia akan jadi macam ni lah. Okay, ni kan dia breakout, okay. Dia breakout ni kan. Okay, so dia naik kan, dia naik. Lepas tu dia keluar benda ni. Dia keluar satu sword ni, pedang ni. Kan, pedang ni, so you dah boleh jual lah. Okay, you dah boleh jual. So nampak contoh ni breakout, okay, dia breakout. Ini pertama breakout tak jadi. Okay, breakout tak jadi, ini breakout tak jadi. Yang ketiga ni baru jadi. Okay, so kita nak yang benda ni. Kalau boleh lah. Okay. Tapi kalau nak tunggu ni mungkin tunggu sampai petang ni. Tapi besok saya tak tunggu sampai petang lah. Saya tunggu pagi-pagi lagi lah kot. Okay, pagi-pagi lagi saya akan jual lah. So dapatlah berapa-berapa pun tak kisahlah kan. So kalau kita tengok yang ni, kalau you tengok yang ni, sekejap kalau tengok dia ada breakout yang ni, dia perlukan sampai ke petang ni, sampai closing. Okay, sampai closing. Tapi kalau sampai pagi pun kita tengok kita tukar dia kepada 1 jam. Okay, dia breakout. Okay, ini pertama dia breakout. Okay, dia breakout ni kan. So, kalau kita BTST, maksudnya hari ni kita dah jual. Sorry, ini hari ke berapa? Ini 17 pukul 3. Oh, dia breakout ni pukul 3. Sekejap. Ini UTC 8 Zone waktu kita ambil Singapore dulu zone waktu UTC 8 lah pasalnya. Okay, betul lah. So ni bukan BTST ni. Ini sebab dia pukul 3 dan pukul 4. Okay, pukul 4, pukul 5, pukul ni. So dia ni breakout dia adalah di waktu selepas lunch. Okay, tapi hari ni yang ini dia breakout hari ni lah. Okay, so
hopefully lah kita nak dia naik lagi tinggi daripada 33 sen setengah ni. Tadi saya beli pada 33 sen setengah So kalau dia boleh breakout naik lagi dan kita jual lah. Okay, kita jual. Okay, yang ni first breakout, nampak? First breakout, okay, dia naik lagi Okay, so tapi kalau tengok daily kita tengok daily baru breakout. Okay, dia baru breakout. So kita nak dia ni lah. Jadi yang macam ni lah, macam ni. Okay, dia breakout terus naik. Okay, yang dia breakout dia terus naik. Okay, so ni buy on breakout. Tapi saya gunakan Bollinger Band dan juga saya tengok juga kepada Donkin Channel ni. Donkin Channel pun dia dah breakout 20 hari Okay, kalau 20 hari ini adalah 20 hari tertinggi dia ni. 20 hari tertinggi dia adalah pada 32 sen setengah ni. So yang ni dia naik sampai sini, lepas tu dia breakout yang ni. So ini adalah buy on breakout. Okay, dia ada 3 strategi dalam trading. Okay, buy on breakout, buy on dip and buy on support. So ini buy on breakout lah. So kita nak yang dia jadi lemang satu. Okay, lemang macam ni kita nak jadi lemang. Tak jadi kita kena cut loss. Okay, tak jadi kita kena cut loss. Okay. Alright, okay. Alright, ni contoh pelikan. Kalau yang tadi GCAN saya beli satu lagi, GCAN pun sama juga, tak silap saya, dia pun dah breakout, okay. Nampak, dia dah breakout Bollinger Band, okay, dia dah breakout Bollinger Band, okay, dan dia juga breakout untuk dia punya Donkin Channel itu. So the next is yang ni, nampak, dia pernah naik sampai sini, okay, so RM1 ni. Okay, RM1 ni, kita target dekat RM1 lah. Cuma besok kita tengok lah kalau dia jatuh daripada yang kita beli tu, kita boleh cut loss lah. Okay, kita boleh cut loss. Okay, sebab dia pun dah oversold lah ni sebenarnya. Dah sampai, RSI dia dah sampai 70 lebih. Okay, kalau dia naik pun paling tinggi pun 84 lah ni. Sebab sini 84. Okay, 84. So kita hanya nak dapat sikit je lagi ni. Tak ada banyak pun, okay, tak ada banyak pun. Sama juga dengan tadi pelikan, okay, kita tengok pelikan tadi pun dia punya RSI dia pun kita tengok pun dah tinggi so kita sebab tu buy today sell tomorrow lah, okay, buy today sell tomorrow. Sebab ni kalau dia dah tinggi selalunya dia akan reverse balik ke bawah, nampak? Dia tinggi dia akan reverse balik. Sebab tu kalau ni sesuainya kalau untuk buy on breakout BTST ni, you beli petang, besok you jual. Beli petang, besok you jual. So tak payah pening kepala lah. Okay. Reaksi yang pentingnya reaksinya. Apa you punya reaction selepas kalau apa yang you rancang tak jadi. Okay, tiba-tiba kita rancang dia naik. Tapi sebaliknya dia tak naik, dia turun. So apa you akan kena buat? You kena cut loss lah. Okay. Kena cut loss lah, okay. Sebab apa? Kalau you tak cut loss, selalunya dia akan turun balik sampai kepada middle ni, BB ni dan terus pada lower BB. Okay, dia tak nampak macam ni. Dia dah turun ke middle BB dan terus turun ke lower BB. Okay, nampak dia turun macam tu. Okay, dia turun macam ni. Okay, dia turun sampai ke lower BB. Lepas tu dia naik balik, okay, dia turun. Lepas tu dia naik balik ke upper BB, nampak? Ini yang low, okay, dia naik balik ke upper BB sekarang ni. So kita nak dapat sikit je ni, kita nak dapat sikit je. Okay, kalau dapat satu pun dah cukup. Satu candle yang tinggi macam ni, okay, pun dah okey lah Okay, berapa sen lah tu? Maksudnya 2-3 sen ke ataupun 1 sen ke 2 sen ke, okay, pun dah cukup lah untuk buat jajan-jajan. Macam tu lah, okay. Alright, okay, so trading plan dia ialah you cut loss kalau dia bawah ke bawah. So kalau saya ni saya akan cut loss dia kalau dia bawah 32.5. Itu adalah saya punya trading plan. Okay, so macam ni je. Okay, saya punya kedudukan panjang. Saya beli kat sini tadi. Okay, so saya akan cut loss dekat paling, selalunya saya akan cut loss dekat tempat yang saya beli lah, bawah tu. Okay, so ini bawah dia betul, so kita cut loss. Sebab saya nak cepat je. Okay, pagi-pagi tu saya nak jual. So kalau dia dapat naik pun, kalau dia dapat naik sekali push tu
tinggi baguslah, kalau tak pun lebih kurang dapat 2 bit pun 3 bit pun cukup lah, okay, untuk ni. Tapi kalau sebenarnya kalau you nak dapat 2 bit 3 bit ni, you punya volume kena besar, tapi tadi saya beli kecil. Saya beli kecil, contohnya saya beli tadi adalah 3,000 kan, 3,000. So kalau 3,000 jadi 9,999. Itu contohnya, ini 20,000, ini kuantiti saya beli 3,000, maksudnya ni contoh RM5,000. Ni kalau modal saya RM5,000, 4,099 kuantiti. Tak, ni kalau modal saya bukan 3,000, 4,000 lah. Kalau modal saya 4,000, patutnya saya kena beli lebih kurang 4,000 kuantiti juga. Tapi tadi saya beli 3,000, so mungkin modal saya sini patutnya 3,500 lah. 3,500 pun tak boleh juga kuantiti. Saya punya modal tadi adalah size account saya 3,000. Boleh kalau saya punya 3,000. Ni kuantiti 3,000. Kuantiti saya 3,000, saya untung pun saya untung dalam RM44 kalau naik 3 bit. Kalau dia naik 3 bit, saya untung RM44. RM44. Kalau saya cut loss dekat support, bawah support ni, saya loss RM30 lah lebih kurang. Tapi kalau dia naik besok tinggi, macam yang tepat, kalau saya boleh tunggulah sampai ke petang ke apa ke, sampai kepada let's say yang kawasan-kawasan ni kawasan ni lah so saya bolehlah untung RM134. Macam tu lah. Kalau saya nak tunggulah. Kalau saya nak tunggu. Kalau saya nak tunggu pagi-pagi tu lebih kurang macam ni lah kot. RM50 tolak broker apa semua, tak ada apa-apa untung pun. Tak ada untung. Ni hanya demo saja, demo. Sorry. Yang ni saya beli tadi 10,000 unit, pelikan kan. Pelikan ni 10,000 unit. Sekejap, sorry, saya tukar balik. Ini bukan. Ini saya punya modal, maksudnya 10,000 lah kalau dia 10,000 unit. Itulah. Saya akan untung 150 lah kalau dia naik 3 bit. Dia naik 1 sen setengah. Kalau dia naik 1 sen setengah, maksudnya saya untung 150. Kalau dia turun 2 bit, saya rugi 100. Saya rugi 100. 2 bit tu maksudnya 1 sen. Sebab setengah sen 1 bit, 1 sen 2 bit. Alright. So saya rugi 100 dan ini peluang untuk untung adalah 150. So kalau you ada dua, kalau ada dua, satu untung satu rugi, then lah. Tak ada untung lah, tak ada rugi lah. Tapi kalau dua-dua untung, then lah. Kalau dua-dua rugi, aduh. Kalau dua-dua rugi maksudnya itulah tak ada rezeki lah maksudnya. Tak ada rezeki. Tapi kalau dua-dua rugi, yang ini you rugi 100, ini you rugi 100. Kalau untuk Gcan, saya buka Gcan pula. Gcan ni kita cut loss juga dekat sini. Sama juga kita cut loss situ. Let's say kita cut loss kat sini. So tadi kita masuk situ. So kalau kita cut loss dekat sini, so kalaulah dia naik sampai resistance dia tu, tapi ini sampai petang lah kalau nak tunggu, kalau dia naik pun. You akan untung yang ni 3,300. Lebih kurang lah saya beli tadi 3,333. Betul tak kan? Saya beli tadi 3,000 unit tak silap saya. Siapa yang ingat tadi saya beli berapa unit? Untuk Gcan? Betul tu doktor, 3,000. 3,000. 3,000 kan. So maksudnya kalau dia naik sampai atas ni, saya boleh untung sebanyak 283. 283, tapi kalau dia turun, saya rugi 100 jugalah sebab 2 bit. Sebab 2 bit saya cut loss. So risiko saya RM200. RM200. Tapi potensi saya untuk dapat adalah RM300 lebih lah. RM400 lah. So risiko saya adalah RM200.
saya punya potensi untuk untung adalah RM400. Kalau saya tunggulah, kalau saya tunggu sampai ke petang ke apa ke. Okay. Tapi kalau saya tak tunggu, maksudnya saya ada kerja dan sebagainya, saya terpaksa lah. Besok-besok saya ada student punya Viva kan. So saya akan jual lah secepat mungkin lah. Sebab ni demo je. Okay. So kita kena tahu kan berapa rugi kita ni. Okay. Macam ni kita rugi satu counter 100. Okay. Gcan saya akan rugi 100. Pelikan pun saya akan rugi 100 kalau dia tak berlaku seperti yang kita jangka. Okay. Walaupun dia dah break, okay, tapi dia tak jadi kan, macam ni kan, dia dah break kan. Yang ni dia break, dia naik kan. Okay, kita tengok yang ni. Okay, yang ni dia break, okay. Dia break, dia naik, lepas tu dia turun kan. So kita nak dapatkan yang ni lah. Kenaikan yang macam ni. Yang ni lagi satu, dia naik satu lemang. Okay, tapi sampai ke petang ni, daripada pagi sampai ke petang. Ni baru dia ni. Contoh lagi mana dia break. Ini downtrend downtrend. Okay, ni ada yang dia break sini. Okay. Tapi ni kenaikan dia tak tinggi. Kenaikan dia tinggi ni. Okay, tapi dia break daripada pagi ni pagi dia buka sini, dia break dekat tengah hari dia dah break tengah hari tu. Mungkin tengah hari dah kot. Petang ni. So lepas tu besoknya dia naik sekejap je. Okay, nampak? Dia naik sekejap je. Okay, dia naik sekejap je, lepas tu dia turun. So kita pagi-pagi tu, kalau pagi-pagi tu you kena ambil lah ni, yang dua ni. Okay, ini berapa bit ni ni. Ini daripada RM1.34, ini RM1.375. So 3 sen. Okay, 3 sen ni kalau you beli RM10,000 dapatlah RM300. Okay, dapatlah RM300. Okay, 3 sen. Okay, tapi kalau kita beli yang kecil, macam saya beli kecil kan, RM3,000 kan. So you kena kali lah 3 sen kali yang 3,000 unit. Okay, dapatlah RM90 macam tu lah. Okay, alright. Okay, so faham tak apa yang saya buat tadi tu? Untuk BTST. Kita hanya screen counter-counter yang breakout je. Yang breakout, macam saya tengok ni ialah Bollinger Band dan juga Donkin. Ini dia panggil turtle turtle atom duck. Tetapi saya panggil nama dia mallet strategy. Okay, burung mallet. Itu kalau untuk swing you pakai burung mallet. Okay, untuk swing ialah burung mallet. Okay, tapi kita yang ni saya rasa dia tak boleh swing ni. Sebab dia masih lagi downtrend. Okay, secara arm dia masih lagi downtrend, nampak? Okay, dia masih lagi downtrend. So nak swing susah sikit lah. Dia kalau nak swing, selalunya masa kat sini. Ini boleh swing. Okay, kalau dia break, okay, contohnya tengah uptrend ni, dia break kat sini kan. Okay, you kena hold lah. Hold je. Okay, itu sesuai untuk swing. Kalau macam ni, memang sesuai, you nak swing boleh, tapi you kena siap-siap cut loss lah. Okay, siap-siap cut loss. Kalau dia dah reverse tu, you cut loss lah. Takut dia sebenarnya belum lagi, perubahan trend dia belum terjadi lagi. So nak tahu dia berubah trend atau tidak, kita boleh tengok long term punya ni. Okay, long term punya kita tengok long term punya ni tengok. Tengok EMA 200 dia dah break belum? Okay, mungkin boleh lah. Ini EMA 200. Okay, so dia dah break ke atas. So maksudnya possible dia untuk tukar trend tu ada. Possible untuk dia tukar trend tu ada, tapi saya rasa dia kena break ni dulu. Harga RM1 ni ke atas. Barulah dia sedap sikit. Okay, sebab dia ada banyak lagi resistor lain yang perlu dia ni. Tapi kalau you beli untuk long term boleh you jadikan EMA 200 ni sebagai dia punya cut loss. Okay. So kalau you nak beli long term, you tak boleh buat macam saya tadi. You kena buat macam mana? You kena letak ni dekat sini. Okay. So sepatutnya you kena beli hanya 600 unit je. Kalau modal you tadi macam tu lah. So kita akan hold dia, okay, sampai kita target dia,
kita katalah kita dah tengok fundamental dia okey semua, sampailah let's say dah macam ni. Okay, so barulah kita so ini lain sikit bukannya strategi tadi. Ini strategi long term. You beli untuk jangka masa panjang. Tapi sebelum tu you kena tengok juga counter ni okey ke tak. Dulu dia okey sebab dia dapat tender government, GCAN. Lepas tu, lepas dia PRU, dia terus jatuh. Okay, dia terus jatuh. Nampak ni, dia terus jatuh. So sekarang ni dia tak ada projek-projek lah. Projek-projek government dulu tak ada lah. So yang sebab tu dia downtrend. Okay, tapi yang ni ada kemungkinan dia boleh uptrend tapi tak tentu juga yang walaupun dia dah melepasi EMA 200. Sebab apa? You tengok sini. Okay, you tengok yang satu yang dekat sini ni, dia dah break kan? Dia dah break tapi dia fast breakout. Okay, dia fast breakout. Nampak? Dia dah break EMA 200. Lepas tu dia langgar balik ke bawah, naik balik. Okay, dan jadi M. Jadi M ni, ini dia panggil M So dan dia breakout dia punya shoulder dia tu, sebab tu dia jatuh balik. So sekarang ni dia naik balik, dia cuba naik balik dan dia dah break pula EMA 200. So kita tak tahulah sama ada yang ni adalah satu kenaikan yang akan membuatkan dia berubah trend atau tidak. Okay, kalau you long term, okay, you boleh letak cut loss you macam ni lah. So you cuma beli 600 je. Sebab apa? Kalau you beli banyak-banyak tadi, kerugian you besar. Okay, kerugian you besar. Kalau ini, you walaupun dia jatuh sebanyak 16 sen setengah ni, tapi you still rugi 100 je. Nampak tak? You still rugi RM100 je sebab inilah 1% daripada modal you. Okay, sebab kita buat tadi 1% daripada modal kita. Okay, kita punya risiko yang kita sanggup rugi 100 je daripada modal kita ni untuk satu counter. Contoh, kalau you tinggikan dia ni jadi 2%, okay, dia jadi 2%, dia akan jadi 200 lah. Okay, kat sini. So, you boleh beli lebih sikit, 1,212 unit. Okay, 1,212 unit. Okay. Tapi kita rugi RM200 sebab 2% daripada modal kita. Tapi sekarang ni kita nak maintain 1% saja. 1%. Okay. Sebab tu you boleh letak cut loss you tinggi dan quantity you akan berkurang lah. Quantity you akan berkurang. Kalau you nak letak macam tu lah cut loss you kat sini. Tapi macam saya tadi, saya punya cut loss dekat mana? Kat sini kan. So sebab tu saya boleh beli 3,000 quantity saya. Okay, 3,000. Tapi kalau tak, ini tak adalah kan, sebab BTST takkanlah dia boleh naik macam ni kan. Ini dah limit up ni sebenarnya kan. Kalau limit up maksudnya dia naik sebanyak 30 sen. Ni limit up. Dia naik sebanyak 30 sen kan. Ni maksimum dia naik satu hari ni kalau maksimum dia naik satu hari dia akan naik 30 sen. Tapi tak adalah kalau limit up tu. Okay, sebab tak ada apa-apa berita pun dia nak limit up kan. So tak adalah kan. Kalau dia limit up, okay, kita akan untung daripada 10,000 modal kita akan untung 1,000 lah. Okay, kita akan untung RM1,000. Sebab kita beli kecil kan. Sebab apa kita kena beli tak besar sangat. Ikut pengalaman saya ni, ini masalah kita. Masalah trader ni ialah emosi tamak tu. Kan, emosi tamak. So you modal 10,000 tapi you beli 10,000 kat sini. Okay, you beli kuantiti dia semua sampai amount dia sampai RM10,000. Okay, contohnya dia jadi risiko dia jadi contoh kalau kita letak sini risiko dia saya kalau letak naikkan kepada 5%. Okay, kuantiti you beli 16,000. 16,000 tu maksudnya berapa? 16,000 kali dengan 16,600 kali dengan harga beli tadi 92 sen. Lebih dah tu. Terlebih dah pakai duit broker dah. Okay. 16,600 kali 0.92 15,000 dah. You dah pakai duit broker. Okay. Contohnya kita kena kurangkan lagi 4% lah. 4%. So maksudnya jadi berapa?
13,000 ini pun dah lebih okey, bukan 4%, 3% lah, 3%. 3%. Okay, 3% ni maksudnya you beli 10,000 kuantiti kan. You beli 10,000, semua modal you beli kat situ. Okay, contohnya 10,000 okay, kali dengan harga beli tadi 0.92, 9,200 you beli. Okay, RM9,200. Okay, tapi kalau dia jatuh, okay, you akan rugi sebanyak RM300. Nampak? RM300. Tadi berbanding you patutnya you hanya rugi 100 kan. Tapi ini sebab you dah letak 3%, okay. So maksudnya you dah rugi RM300. 2 bit je tapi kalau dia tiba-tiba besok, okay, tiba-tiba besok dia dia terus terjatuh macam ni. Okay, dia terus terjatuh macam tu. Okay. Dan you beli 10,000, okay, you beli ni 10,000 okay. Tapi dia dah tukar pula kita punya kuantiti ni. Okay, saya nak tukar ni kuantiti ni, so maksudnya saya letak ni tadi 5%, 1,800 tak boleh juga. 10% risiko dia tak boleh juga. Okay, 40% kot risiko dia. Okay, ni kuantiti 15. Okay, Pak. Okay, lebih kurang. Okay, maksudnya kalau dia tiba-tiba jatuh, okay, sebab you beli 10,000 tadi, okay, you sebenarnya kerugian sebanyak hampir 25% pada modal. Okay, lebih kurang So you rugi 2,500 tau. Nampak? Kalau tiba-tiba besok, kan, dia terus jatuh, boom, kan, 2,500 you rugi. Okay, 2,500. Kalau let's say lah tak boleh cut loss, tak sempat nak cut loss, busy kan, meeting, ada student viva ke, ada kelas ke apa ke, tiba-tiba jatuh, you tak tahu, jatuh. 2,500 you rugi kat sini. Itu yang penting tu, kena set cut loss tu, kadang-kadang sistem lah. Okay, alright. So ada soalan tak tentang buy today, sell tomorrow dan juga ni, ni yang saya cerita ni tadi? Tahu Google Meet ke, Webex ke. Apa dia tak dengar ya? Boleh cakap kuat sikit? Ikut tekan apa dia, tekan nampak mic tu. Tahu. Tu cakap dengan siapa tu? Soalan ke apa tu? Ada soalan ke? Tak ada, Doktor. Siapa yang cakap tu? Ni Nur Solehah ke ni? Tak ada soalan ke? Dah pergi mana tadi? Mana tadi? Ni Kasih. Mana Kasih? Ya, Doktor. Okey. Dah tak ada soalan, kita teruskan last soalan terakhir. Okey. Sekejap. Doktor, saya langkau je soalan. Kenapa? Sekejap. Okeylah, saya ikut. Soalan dia. Adakah salah seandainya pelabur membeli ketika downtrend? Pelabur menjangkakan trend itu akan naik pada masa akan datang. Tak salah lah kalau dia rasa akan naik kemudian, tapi kita kena tengok beberapa petunjuk, okay, ataupun indikator yang menunjukkan bahawa dia dah habis dah dia punya downtrend tu. Dia dah buat proses fasa akumulasi dan dia breakout. So maksudnya dia nak naik lah, kita nak cari yang markup tu. So kita tak nak tadi yang dekat sideways tu dah lama sangat tu, kita downtrend tu sideways lama sangat tu kan.
Kan you all pun tak nak kan? So kita tak nak lah. So kalau boleh kita elakkan lah counter-counter yang downtrend ni. Terutama yang tengah downtrend. Kadang-kadang saya pun sama juga terbeli counter yang downtrend. Okay. Dan sekarang ni kena peram. Kena peram counter tersebut. Okay. Dah berapa bulan dah saya kena peram. Okay. Modal tersangkut kat situ. Okay. Sebab nak tunggu dia breakout balik. Nak tunggu dia breakout dia sideway tu. Okay, sideway tu lama sangat. Kita modal tak besar, modal kita kecil dan kita ni bukan institusi atau jurong. Jurong dia memang akan beli masa dekat sideway tu. Dia beli sikit dah lama, dia simpan banyak tu, lepas tu dia start naikkan harga. Okay, dia start beli. Okay, dia beli, lepas tu dia beli antara dia tau. Okay, kau beli dengan aku beli dengan kau, beli dengan kau kan, dengan antara dia tau. Antara, kita bagi sedikit lah. So lepas tu dia dah tak payah beli dah sebab trader dah start masuk. Trader yang start naik pula harga tu. So dia tinggal tunggu time masa bila dia nak jual je. Dan itu jurung-jurung. Okay, jurung-jurung dan juga sindiket lah. Okay, so itu soalan yang terakhir kita pada hari ini. Ada tak soalan-soalan lain yang nak tanya tentang assignment ke apa ke? Boleh tanya. Tapi faham tak tadi tentang BTST tu, buy today sell tomorrow tu, teknik tu, buy on breakout tu? Faham doktor? Faham ya? Faham. Okay, maksudnya buy hari, beli petang, bila nak jual? Jual pagi esok. Pagi esok jual, dalam 9 sampai 9.30. Okay? Tapi kalau you tengok dia tiba-tiba dia naik lagi kan, 9.30 tu pun dia tak turun pun lagi. Dia naik lagi, you peganglah sekejap. Boleh dah pegang kalau you ada masa. You peganglah sekejap, tunggu dia naik. Sebab kadang-kadang dia naik lagi sampai ke petang. Okay, dia naik lagi sampai ke petang. Sampai you nampak dia ada penolakan harga. Candle tu ada shadow kat atas tu. Okay, candle ada shadow kat atas tu menunjukkan bahawa okey lah, mungkin orang dah start tolak harga lah. Tapi you kena tengok time frame yang rendah. Okay, time frame yang rendah maksudnya okay, macam ni kan. Ini time frame daily kan. Ini time frame daily. Okay, you boleh tengok time frame yang rendah sikit 1 jam. Okay, dia tengah naik lagi. Okay, 1 jam tengah naik lagi. You tengok pula time frame yang 30 minit. Okay, masih naik lagi. Candle dia masih naik lagi. Kalau you tengok time frame 15 minit. Okay, yang 15 minit pun masih lagi naik buat masa hari ni. So kalau besok dia punya candle dia dah menunjukkan satu samurai punya sword tu. Okay, samurai sword tu. Okay, so maksudnya you dah kenal ni lah. Contohnya samurai sword tu macam ni lah. Okay, dia dah buat macam ni. Okay, naik. Lepas tu dia dah jadi macam ni kan. Okay. Screen. Tak nampak, patut dah. Okay. Okay, you akan tengok time frame yang kecil. Okay, time frame yang kecil. Besok, okay, sebab nak jual kan. So, you tengok time frame daripada contohnya 1 hari, tengok macam ni kan. Ni 1 hari, nampak candle, okay. Candle Morobuzu. Okay, candle Morobuzu. Okay, lepas tu, you boleh tengok pula kepada 1 jam. Okay, dia masih lagi naik. Ini bukan Ini tadi saya lukis. 1 jam masih lagi naik. Okay, contohnya besok lah Okay, lepas tu you tengok 30 minit. Okay, masih lagi naik, candle dia masih lagi bullish. Okay, 15 minit. Okay, ni masih lagi bullish. Okay, tapi kalau dia dah start contohnya dia jadi 15 minit tu kan, kita tengok yang mana yang dia dah start. Okay, kita tengok yang ni contoh kat sini kat sini. Nampak ni, dia dah jadi satu samurai sword ni. Okay, samurai sword ni. Okay, samurai sword ni, okay, dia dah ada penolakan jadi inverted hammer. Okay, inverted hammer tu. So itu dah menunjukkan you dah boleh take profit dah. Okay, you dah boleh take profit. Okay, dia dah naik sampai sini ni nampak. 83 sen. Lepas tu dia tolak. Tu maksudnya
dah kira lah you dah take profit lah. Okay, contoh kalau you beli daripada kat sini tadi. Okay, dia dah naik. Tapi kat sini pun mungkin kalau yang mana yang betul-betul fast trader tu dia dah jual lah kot. Okay, tapi kalau you masih swing kan, you mungkin akan start jual bila nampak satu tanda yang macam ni. Okay, tanda inverted. Okay, inverted hammer ni. Tapi dia tak macam hammer sangat, tapi macam doji lah kan, tapi dia macam ni dia tak ada satu penolakan. Okay, satu penolakan kalau kita tengok okay, ni pun sama, nampak. Okay, ada doji. Okay, so ada doji je 15 minit ni okay, dia dah naik macam ni kan, dia break tadi, dia break, lepas tu dia naik, lepas tu tiba-tiba ada doji, so mungkin dia dah boleh take profit. Okay, untuk buy today, sell tomorrow. Alright, so ada apa-apa lagi nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita rasa bolehlah kita end the session. Kita boleh tutup majlis kita yang tasbih kifarah dan surah Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jangan lupa untuk ni masukkan attendance semua you punya attendance dan juga you punya trading punya result. Okay, berapa untung berapa rugi tu. Okay, so itu sahaja pada hari ini. Kita bertemu lagi pada masa akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Doktor.